Kalau benda tu berat ke, benda tu lagi ringan ke, pecutan graviti mesti akan sama 9.8 ms negatif 2 ataupun 10 ms negatif 2. Okey, jadi yang ni penerangan hal laju bertambah dengan kadar yang malar. Okey, hal laju bertambah dengan kadar yang malar maksudnya dia constant lah. Okey, satu kecebunan positif, pecutan positif dan juga seragam. Ni pecutan positif dan juga seragam. Maksudnya sama sahaja. Okey, sama sahaja. Jadi kalau kita tengok yang ni pula hal laju berkurang dengan kadar yang malar. Okey, hal laju ni berkurang dengan kadar yang malar, kecebunan negatif. So macam cikgu cakap tadi lah, kecebunan ni negatif, ni adalah kecebunan positif. Dan pecutan negatif dan seragam. So ni pecutan dia seragam, mestilah sama 9.8 juga. Tapi dia adalah negatif. Okey, dia adalah negatif. Jadi itu adalah bezalah antara kalau kita lepaskan dari satu ketinggian, dia akan sentiasa positif. Kalau objek yang dilontarkan ke atas, dia akan negatif dan juga negatif. Okey, so tu beza dia. Jadi dia akan ada bacaan negatif lah nanti dekat ms negatif 2. Okey, jadi eksperimen yang kamu kena tahu untuk tingkatan 4 ni mengkaji keadaan jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Jadi apakah yang membuat objek tu jatuh bebas? Tadi kita sudah belajar lah. Objek tu dilontarkan ke atas ataupun dilepaskan dari satu kedudukan yang tinggi. Dan objek yang bukan jatuh bebas adalah bila kita ada graviti bumi dan kita ada daya-daya yang lain. Contohnya daya friction, okay, disebabkan oleh udara. Jadi dia ada penambahan daya yang lain. Jadi kita tengok, okay, eksperimen yang kamu kena faham untuk tingkatan 4. Pernyataan masalah. Adakah masa yang diambil oleh suatu objek yang jatuh bebas untuk sampai ke tanah sama? Kita kena fikir sama dengan masa yang diambil oleh suatu objek yang bukan jatuh bebas. Jadi maksudnya dalam soalan ni, dia tanya, kalau kita biarkan satu objek jatuh bebas dengan satu lagi objek yang bukan jatuh bebas, adakah objek-objek ni dia akan sama, okay, sama serentak jatuh ke tanah pada masa yang sama? Okay, adakah kalau kita biarkan, contohnya sini, okay, contohnya apa tu nama dia, cikgu buang batu lah, okay, dengan satu lagi ni kayu contoh. So kalau satu ni contohnya adalah jatuh bebas, satu ni mungkin bukan jatuh bebas. Jadi soalan dia, adakah dua-dua ni dia akan sampai serentak di tanah? Okay, adakah mereka akan sampai serentak? Okay, sampai untuk tanah sama dengan masa yang diambil. Maksudnya dia akan sampai sama-sama ke tidak dekat tanah, dekat lantai. Jadi hipotesis maksudnya kita punya jangkaan awal lah. Okay, masa yang diambil oleh dua objek yang berlainan jisim yang mengalami jatuh bebas adalah sama. Manakala masa yang diambil oleh dua objek yang berlainan jisim yang mengalami bukan jatuh bebas adalah berbeza. Jadi macam tadi kita sudah belajar sebelum kita tengok eksperimen ni, jatuh bebas kira-kira berapa jisim, okay? Benda tu 100 gram, kira-kira berapa berat dia, 100 gram, 200 gram, 300 gram. Kalau dia jatuh bebas, dia akan sama, dia akan ada pecutan yang sama, 9.8 ms negatif 2. Tapi kalau contohnya kita ada benda yang bukan jatuh bebas, okay, bukan jatuh bebas, kita sudah belajar tadi pecutan dia adalah kurang daripada 9.8 ms negatif 2. So itu adalah beza dia. Itu adalah beza dia antara jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. So dalam eksperimen ni kita ada 3 jenis yang boleh ubah seperti biasa. Dimanipulasi, maksudnya yang boleh berubah-ubah. Kehadiran udara dalam silinder kaca. So maksudnya ada silinder yang ada udara, ada yang tidak ada udara lah. So bergerak balas ni adalah benda yang kita ingin kaji sebenarnya. Okay? Benda yang kita ingin kaji.
So maksudnya masa. Sebab soalan kita, adakah mereka akan sampai dengan serentak? Okay, kita ingin tahu sampai dengan masa yang sama. Okay, so tu adalah kita punya eksperimen. Kita ingin tahu apa dia punya masa. So tu adalah bergerak balas. Kita punya result. Kita punya apa yang kita ingin kaji sebenarnya. Okay, so dimalarkan macam cikgu sudah sebut tadi dalam video yang sebelum ni. Dimalarkan adalah adalah benda yang sama. Okay, constant, yang sama sepanjang eksperimen. Kalau contohnya kamu ingin pakai plastik, plastik lah semua dari mula sampai akhir. Kalau kamu ingin pakai besi, besi lah dari mula sampai akhir. Jadi itu adalah dimalarkan, dia akan sama sahaja. So untuk eksperimen ni, apa yang sama ataupun dimalarkan adalah ketinggian objek yang dilepaskan. Okay, so contohnya kalau cikgu ingin lepaskan 7 meter ke bawah, so maksudnya semua objek pun dia akan jatuh semua juga 7 meter. Kita tidak boleh ubah sesuka hati. Mesti semua sama. Ini maksudnya dimalarkan. Dia mesti ketinggian objek yang dilepaskan semua mesti sama. Sebab apa yang kita kira adalah masa. Jadi kita mau tengok masa dia berapa, kita mestilah buat ketinggian sama bagi semua objek. Okey, jadi ini adalah eksperimen kita. Udara, batu kecil, bulu pelepah, silinder kaca, penutup getah, pam vakum. Jadi udara adalah udara dalam ni ke bumi kita lah. Okey, batu kecil dekat sini tapi tidak berapa nampak. Kita ada juga bulu pelepah yang tidak kelihatan. Okey, tidak kelihatan. Dan kita ada juga silinder kaca. So ini adalah silinder kaca. Dan juga kita ada penutup getah lah. Dan juga kita ada pam vakum. Okey, pam vakum. Jadi apa tu nama dia, ni adalah radas ataupun bahan yang diperlukan untuk eksperimen ni. Jadi bagaimanakah kita tahu beza udara dan juga vakum? So vakum ni ataupun vacuum adalah bila di dalam ni tidak ada udara. Okay? Tidak ada udara. Macam mana dia buang udara? Dia guna pam vakum. Okay? Maksudnya bila kamu tengok sini, dalam ni ada udara lah. Udara yang kita dekat sekeliling kita yang kita bernafas. Okay? Ada udara. Tapi vakum ni maksudnya tidak ada udara. Tidak ada apa-apa benda lain. Tidak ada apa-apa rintangan. Jadi bila dia jatuh, hanya disebabkan oleh graviti bumi sahaja. Tidak ada apa-apa penambahan. So, dia adalah jatuh bebas. Free fall. Tapi ni ada udara. Dia ada graviti bumi. Maksudnya dia ada daya-daya yang lain. Bila dia ada daya-daya yang lain, maksudnya ni bukan jatuh bebas. Okay, so kita ada bukan jatuh bebas dan juga kita ada jatuh bebas. So, eksperimen dia adalah terbalikan silinder kaca dengan cepat dan perhatikan objek pertama yang jatuh ke dasar silinder kaca. Maksudnya sini kita ada batu, kita ada bulu pelepah. So kita akan terbalikan. Okay, kita akan terbalikan kaca ni. Sini kita ada batu, kita ada bulu pelepah, kita akan terbalikan. Kita akan terbalikan dan kita tengok mana lagi cepat jatuh. Adakah yang ada udara ataupun yang tidak ada udara. Jadi kita mau tengoklah berapa dia punya masa. Okay, berapa dia punya masa. Jadi daripada eksperimen ni kita akan nampak, ini adalah slide yang terakhir. Daripada eksperimen ni kita akan nampak batu, masa yang diambil oleh suatu objek untuk jatuh ke atas penutup getah. Kalau kamu tengok sini, batu cepat, bulu pelepah lambat. So ni adalah kita punya bukan jatuh bebas. Kenapa bukan jatuh bebas? Kenapa bukan jatuh bebas? Sebab dalam ni ada udara. Ada. Okay? Bila ada udara, maksudnya benda tu dia akan jatuh disebabkan oleh graviti bumi dan juga disebabkan oleh daya-daya yang lain. Daya geseran ke, daya benda lain yang disebabkan oleh udara. Jadi benda tu bukannya jatuh bebas. So ini bukannya jatuh bebas. So bila bukan jatuh bebas, kita akan boleh tengok. Ada yang cepat sampai, ada yang lambat sampai. So tu maksudnya bila sesuatu benda tu bukan jatuh bebas,
dia punya pecutan kurang daripada yang asal. Okay, yang asal adalah 9.8 ms-2 ataupun 10 ms-2. Jadi bila bukan jatuh bebas, dia bukannya pecutan tidak sama. Okay, pecutan tidak sama. So ada yang cepat, ada juga yang lambat. Tapi kalau kamu tengok sini, tidak ada udara. Okay, tidak ada udara maksudnya vakum. Okay, vacuum. There is no air. Jadi bila tidak ada udara, kamu tengok batu dan juga bulu pelepah ni sama. Okay, mereka akan sama jatuh ke bawah serentak. Tidak kira lah berapa berat. Jadi macam tadi video sebelum ni kita ada eksperimen 100 gram, 200 gram, 300 gram. Tidak kisah berapa berat benda tu, asalkan jatuh bebas, kedua-duanya akan sampai dengan serentak. Okay, so contohnya cikgu ada satu, sini bangunan. Kalau dia jatuh bebas, okay, kalau dia jatuh bebas, tiada vacuum, tidak udara, vacuum, tidak udara, dia akan jatuh serentak. Okay, mereka akan jatuh serentak. Kenapa? Sebab tidak kira berapa berat sesuatu benda, tidak kira berapa jisim, 100 gram, 200 gram, 300 gram. Tapi kalau dia jatuh bebas, maksudnya tidak ada vacuum, tidak ada udara, maksudnya sama pecutan 9.8 ms-2. Sebab itulah sama-sama akan jatuh ke bawah. Jadi kita baca perbincangan. Dengan kehadiran udara di dalam silinder kaca, bulu pelepah jatuh ke atas penutup getah lebih lambat berbanding dengan batu. Disebabkan dia adalah bukan jatuh bebas. Bila dia bukan jatuh bebas, maksudnya dia punya kepecutan tidak sama. Tidak sama dengan graviti bumi 9.8 ms-2. Apabila pam vakum dihidupkan, ruang vakum terhasil. Maksudnya tidak ada udara. Batu dan bulu pelepah mengambil masa yang sama untuk jatuh ke atas penutup getah. Maksudnya tidak kira berapa berat. Okay, tidak bergantung kepada jisim objek. Tidak bergantung kepada 100 gram, 200 gram, 300 gram. Tetap akan mengambil masa yang sama. Dua-dua akan jatuh sekali. Dia akan jatuh sekali bila hanya bergantung kepada graviti bumi. Maksudnya tidak ada udara, tidak ada daya lain, hanya daya graviti bumi. Free fall, jatuh bebas. Okay, jadi kesimpulannya, dua objek yang berlainan jisim yang mengalami jatuh bebas sampai ke tanah pada masa yang sama. Okay, jatuh bebas, dia akan sampai tanah pada masa yang sama sebab 9.8 ms-2. Manakala objek yang berlainan jisim yang bukan jatuh bebas tidak mengalami masa yang berbeza. Okay? Jadi itulah beza dia jatuh bebas dengan bukan jatuh bebas. Jatuh bebas adalah apabila dia jatuh disebabkan oleh graviti bumi sahaja, tidak ada daya lain. Dan masa pecutan adalah sama, 9.8 ms-2. Tapi kalau bukan jatuh bebas adalah disebabkan ada graviti bumi dan daya yang lain. Dan juga disebabkan oleh daya yang lain, dia punya pecutan adalah kurang daripada 9.8. Sebab itulah ada yang cepat, sebab itulah ada yang lambat. Jadi so, seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu dalam WhatsApp, Telegram, komen. Okay? Dan itu sahaja untuk video kali ini.